Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni iaitu Fadailus Sadaqat, kelebihan-kelebihan sedekah yang dikarang oleh Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi. Jadi kita dah bincang 3 tanda yang patut diusahakan supaya ada pada diri seorang sebagai orang yang berzuhud lah. Orang berzuhud yang ada 3 tanda dah. Pertama, tidak merasai gembira apa yang ada padanya. Tidak sedih duka cita apa yang tidak ada padanya. Yang kedua, pada pandangan kedua-dua jenis manusia, sama ada yang puji ataupun yang keji, sama saja bagi orang yang dipuji ataupun dikeji tu, iaitu dia orang yang zuhud, dia tak akan berasa puji gak gembira, keji gak nak sama selalu, tak sedih, dia tidak tersentak dah. Yang ketiganya, mencintai Allah Ta'ala, ia akan rasa nikmat dalam ibadah dah. Dalam ibadah ni rasa nikmat dah. Itulah 3 tanda orang zuhud. Di sini kami hendak menulis 2 peristiwa yang mengenai pemimpin-pemimpin rohani kita yang merupakan contoh bagi 3 tanda-tanda zuhud tadi lah. Nah, jadi ada pemimpin rohani kita tunjuk contoh. Yang pertama, kami menukilkan sepucuk surat yang telah dituliskan oleh Syekhul Masyaikh Hadrat Gangguhi, rahmat nurullah marqadahu, nawarallahu marqadahu, dan semoga Allah memenjurahkan kubur dia, apa lagi gitu dah. Kepada guru tasawufnya Syekhul Arab Ajam Haji Imdadullah Muhajir Al-Makki rahmatullah alaih. Jadi tok guru dia, tak kira orang Arab ke orang Ajam ke, dia dah tok guru dia, Haji Imdadullah. Tok guru pada Maulana Gangguhi lah. Maulana Gangguhi ni suhu di India dia. Dia antara tok guru pada tok guru di sana lah. Nah, macam gitu kat tok kenali tok guru pada tok guru pak kita dah. Gitulah cerita dia. Yang mana tok guru kata, tok guru pada tok guru dia lagi dah. Tok guru Gangguhi lah, tok guru pada tok guru Syekh Maulana Gangguhi ni. Yang juga telah dicetak dalam kitab Makatibur Rasyidiyah yang dibunyi gini nak. Tuan yang amat dihormati telah menanyakan kepada hamba yang lemah dan tidak layak ini mengenai pencapaian rohaninya. Hamba yang serba lemah dan serba kurang ini tiada apa-apa yang layak diterangkan kepada tuan guru yang cahaya kesempurnaan rohaninya terang benderang seperti matahari. Demi Allah, hamba ini merasa sangat malu hendak menulis. Tetapi terpaksa juga menulis mengikut kehendak tuan guru. Dia bahasa tuan guru dah. Jadi dia tulis kepada tok guru dia. Jadi dia ni anak murid sebenarnya tulis kepada tok guru atas permintaan tok guru dia. Wahai tuan yang merupakan mursyid saya. Gangguhi ni tulis ke tok guru dia. Maulana Imdadullah ni, jadi dia ayat ke tok guru dia. Wahai Tuhan yang merupakan mursyid saya, pengajar saya, keadaan hamba tuan ini dari segi ilmu yang zahir adalah begini. Iaitu setelah saya terpisah dari tuan selama 7 tahun lebih. Tok guru dia pisah nak murid 7 tahun lebih. Dalam tempoh masa ini sehingga tahun ini lebih pada 200 orang telah menerima CJ pelajaran hadis. Yang ngaji hadis 2 orang, 200 orang boleh sanak hadis daripada dia lah. Yang telah menerima CJ pelajaran hadis melalui hamba tuan ini. Kebanyakan dari kalangan mereka pula membuka institusi sendiri dan sedang mengajar hadis, serta sibuk dalam usaha untuk menghidupkan sunnah, menyebarkan agama Allah. Anak murid dia lah tersebar seluruh India dah. Dia dulu ngaji, kalau ngajar sore pada lah nak. Maulana Gapo tu ajar. Tok guru pada Maulana Qasim Natui lah, pengasas pada Diriban tu. Tok guru dia sore tu. Gapo Maulana Gapo tok guru dia ingat lah. Jadi dia sore ngajar kepada Maulana Qasim Natui ni. Qasim Natui boleh tubuh satu madrasah besar Darul Ulum Diriban dia, sehingga tersebarnya pelajaran hadis di benua India dah. Jadi dia ni 200 anak murid dah. Lepas tu sebar. Jadi mengaji tu mengaji sungguh lah, bukan mengaji kita mengaji sungguh-sungguh siapa alim betul lah. Kebanyakan dari kalangan mereka pula membuka institusi sendiri dan sedang mengajar hadis serta sibuk dalam usaha untuk menghidupkan sunnah, menyebarkan agama Allah. Tiada kemuliaan lebih besar di kemuliaan ini, mudah-mudahan dimakbulkan Allah. Apa-apa pun harapan kita supaya Allah terima lah. Tak tahu lagi Allah terima ke tidak ni, usaha kita dah. Punca daripada menjatuhkan diri saya pada kasut Tuhan secara ringkas
Ini istilah dia lah. Suara ikhlas ialah di pandangan kalbu hamba, hati hamba ni tiada yang mendatangkan apa-apa manfaat atau mudarat selain Allah Ta'ala. Itulah. Demi Allah, kadang-kadang saya takut saya menjadi terpisah dari masyaikh saya. Oleh itu tidak lagi mempedulikan sama ada sesiapa yang memuji saya atau menyalahkan saya, iaitu saya rasa paras rohani saya jauh dari puji dan keji. Ikut orang nak puji, kau nak keji, tak cara dah. Adalah menjadi tabiat saya untuk membenci maksiat dan suka mentaati Allah. Keadaan ini hanyalah disebabkan kaitan rohani dengan Tuhan. Sekian. Menulis lebih daripada itu, saya rasa sesuatu yang tidak beradab terhadap diri mursyid saya. Tulis lebih-lebih. Rasa pada malu nak ayat ketuk guru ni nak. Ya Allah, ampunilah dosa saya menulis ini semata-mata untuk ikut kehendak masyaikh saya. Jika tidaklah apa-apa, engkau lah yang memberi naungan, engkau lah yang wujud. Siapalah saya nak? Dia kata gitu. Kata over sangat tapi lebih kurang gitu lah. Saya itu tidak wujud kecuali kehendak engkau, ya Allah. Yang dikatakan saya itu pun sebenarnya engkau. Pemikiran saya dan engkau juga suatu jenis pencukuran dengan engkau. Apa nak ajak belik. Apa-apa yang pentingnya kecek Tuhan pula ni. Ya Allah, ampuni dosa saya, dia kecek Tuhan. Lagi tu dah. Astaghfirullah, la haula la quwwata illa billah. Silalah terima keterangan ini dengan memaafkan kesalahan dan kelemahan hamba yang berdosa ini. Wassalam. 1300 Hijrah. Surah ini telah dituliskan 17 tahun sebelum beliau wafat. Dalam masa 17 tahun ini, betapa beliau telah maju dalam sifat tidak peduli pada pujian atau celaan. Serta perasaan tiada yang boleh memberi manfaat atau mudarat selain Allah Ta'ala sahaja. Siapakah boleh ukur? Peristiwa yang kedua telah diriwayatkan oleh Hadrat Amir Syekh Khan yang tulis dalam kitabnya Amir Ar-Riwayat. Beliau menulis bahawa di daerah Sikandarabat ada satu kampung bernama Hasanpur. Aku pengarang kitab ini juga pernah melawat kampung Hasanpur yang merupakan satu kampung yang agak besar lah. Satu ketika dahulu kampung ini merupakan satu estate dimiliki oleh Maulvi Muhammad Ishaq Dahlawi rahmatullah alaih, di kalangan ustaz-ustaz hadis yang masyhur. Mana Ishaq dah. Dan Maulvi Muhammad Yaqub rahmatullah alaih. Maulvi kita kata. Maulana Muzaffar Hussain rahmatullah alaih berkata, Dahlawi berkata, kedua adik-beradik ini, yang Maulana Ishaq dan Maulana Yaqub, terlalu bermurah hati dan akibatnya mereka jarang sahaja hidup senang. Bahkan kebanyakan masa mereka kelihatan gelisah. Kuat doa derma ke apa menyebabkan dia lepas dia perlu susah. Tapi satu ketika saya melihat kedua adik-beradik ini dalam keadaan cukup gembira. Dalam keadaan seronok mereka bergerak di rumah. Sambil berbual dalam keadaan gembira, mereka menyusun kitab-kitab dari sana ke sini. Melihat keadaan mereka yang luar biasa itu, saya menganggap bahawa mungkin hari ini mereka telah menerima wang yang sejumlah besar dari Hindustan. Ketika itu mereka berdua bermustautin di Mekah. Yang menyebabkan mereka terlalu gembira. Saya ingin bertanya apakah ceritanya, tetapi tidak berani berbuat demikian kepada si abangnya. Kemudian saya bertanya kepada si adik, apakah sebabnya hari ini mereka begitu gembira? Beliau heran lalu bertanya balik kepada saya, apakah kamu belum tahu? Saya menjawab belum. Beliau berkata, kampung kami Hasanpur itu sudah dirampas. Kami gembira sebab selagi harta itu ada pada kami, maka kami tidak dapat bertawakal pada Allah dengan sempurna. Kini kami dapat berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala saja. Jadi dia kata kapur dia kena rapah. Jadi bukan hak milik dia, dia tak payah jaga lah. Gembira pula harta dia kena ambil kau orang dah. Ni orang pelik lah dah. Tapi nak yang bunyinya itulah tahap tawakal dia, tahap pergantungan Allah kuat pada Allah SWT dah. Hadrat Maulana Ashraf Ali Tanwi nawarallahu barakatuhu dah. Semoga Allah meneraikan kubur dia lah. Menulis mengenai peristiwa ini, aku teringat kegembiraan Hadrat Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, yang mana apabila satu cermin yang mahal telah pecah, maka khadamnya memberitahu sambil dalam keadaan ketakutan. Ya ada hamba dah khadam dia. Ayat ke dia, takutlah, takut bah marah ni tak. Beliau terus menjawab tanpa memikirkan. Dari terjemahan baris pertama ialah disebabkan takdir cermin Cina itu pecah. Cermin itu pecah tak. Yang keduanya berarti bagus, sebab untuk melihat diri sendiri dengan perasaan bagus sudah tiada lagi. Dia kata gitu dah. Yang pentingnya reda lah. Apa-apa pun tak ada marah sangat. An Aisyah, kita baca hadis lah. An Aisyah qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'ani hatta qubida. Rawahu Tirmizi fi Syama'il. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut, walaupun dengan roti jagung dalam sepanjang hayatnya sehinggalah baginda wafat.
riwayat Tirmizi dan Muslim. Jadi tak ada lah kita tak hari kenyal dah. Ada hari kenyal, ada hari tak kenyal dah. Gitulah. Keterangan inilah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya berapa buah hadis sahaja. Bahkan beratus-ratus hadis menyatakan bahawa inilah caranya mana baginda telah menyara hidupnya yang berkat itu. Dewasa ini terlalu banyak kedengaran mengenai kemiskinan dan kelaparan orang Islam sehingga tiada hadnya. Tetapi berapa ramaikah orang Islam yang dalam sepanjang hayatnya tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut dengan roti biasa dah. Di dalam Syamil Tirmizi juga telah dinukilkan sebuah lagi hadis Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan ahli keluarga baginda Rasulullah SAW, bahawa sehingga baginda telah wafat, ahli keluarga baginda juga tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut walaupun dengan roti jagung. Kan tahu roti jagung gitulah, bukan roti jagung pun kita dah. Agak dunia tu dah, tapi cara dia lah. Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW serta ahli keluarganya telah habiskan malamnya dalam keadaan tidak dapat makan beberapa malam berturut-turut dah. Ada hari-hari tu tak makan ke satu tu. Berapa malam dah. Di rumah baginda kesemua ahli keluarganya kelaparan sepanjang malamnya. Baginda telah menyara hidup dengan roti jagung saja, gitulah. Hadrat Sahal radhiyallahu pernah ditanya orang sama ada baginda biasa makan roti dari tepung yang ditapis. Maka beliau menjawab bahawa mungkin dalam sepanjang hayat berkat itu baginda tidak pernah melihat tepung yang ditapis sehingga baginda wafat. Tepung hak comel lah, apa tepung kita lah ni. Tepung putih gitu dah. Tapi nipis halus tak? Tidak. Nabi tidak jumpa lah begitu kali tak. Orang itu bertanya lagi, apakah pada zaman baginda Rasulullah SAW tua-tua tidak gunakan penapis tepung dah? Penapis tepung tu, penapis tepung untuk beli tepung yang halus dah. Hadrat Sahal radhiyallahu anhu menjawab, penapis tepung tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW. Orang yang menanya itu heran lalu bertanya lagi, bagaimanakah tua-tua makan roti jagung dari tepung yang belum tapis nak? Hadrat Sahal radhiyallahu anhu menjawab, tepung telah digoncang sekali dengan bekasnya lalu ditiup nak. Maka sampah-sampah di atasnya berterbangan lalu yang baki-baki dimasak dan dijadikan roti. Gitulah macam kita dulu kat. Inilah kata-kata apa panggil? Padi dulu kita dah. Sepuh-sepuh padi ke apa dulu zaman dulu kita dah. Jadi ia tidak guna kita dan tak reti dah. Nak guna pakai beli beras tu hak siap belaka dah nak. Ulasannya pada zaman ini roti gandum pun dirasai susah untuk dimakan jika dibuat dari tepung yang tidak ditapis dah. Walhal mereka yang mulia itu telah memakan roti jagung dari tepung yang belum tapis lagi. Itu pun tidak dapat dimakan dengan kenyang. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila aku makan sehingga kenyang, maka aku tidak dapat menahan tangisan sehingga aku terpaksa menangis. Aisyah ayat gitu dah. Maka ada orang yang telah bertanya mengapa beliau menangis. Maka beliau menjawab, aku teringat di zaman Rasulullah SAW. Di mana sama ada dengan daging ataupun dengan roti tidak dapat makan dengan kenyang 2 kali dalam sehari. Sehinggalah baginda wafat. Jadi tak 2 hari dia kenyang tu. Atau sini kata 2 kali tak dalam sehari. Jadi yang pentingnya tidak kenyang semua lah. Nabi jarang benar boleh kenyang. Lapar ke lapar lah tak. Syama'il Hadrat Sa'id Al-Maqbari rahmatullah alaih berkata bahawa satu ketika Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu telah melalui satu rombongan yang ketika itu sedang makan dan ayam goreng terhidang di hadapan mereka. Mereka juga menjemput Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu untuk makan bersama-sama. Tetapi beliau menolak perlawanan itu serta berkata, baginda Rasulullah SAW telah meninggal dunia dalam keadaan tidak pun sempat makan roti jagung dengan kenyangnya. Bagaimanakah boleh aku makan daging ayam? Jadi teringatlah dia cerita. Abu Hurairah itu ingat makan sedap dia dah. Itu ingat zaman Nabi sedih pun nak gitulah sahabat-sahabat nah. Pasal zaman Nabi tu susah dah. Nota ada. Kata-kata Abu Hurairah ini adalah dari segi keadaan umum dan bukanlah satu larangan syar'ah. Walaupun kita tengok sedih gitu dah. Bukan bermaksud tak boleh makan benda sedap ni tak. Tapi bukanlah. Dari sabdaan baginda Rasulullah SAW juga terbukti bahawa makan daging ayam adalah dibenarkan oleh syariah. Jadi nak yang bunyinya boleh. Cuma je teringat zaman Nabi tu susah lah. Di dalam sebuah hadis telah nyatakan bahawa adalah menjadi tabiat baginda Rasulullah SAW. Untuk menahan kelaparan pada kebanyakan masa walaupun beliau tidak terpaksa berbuat demikian. Kadang-kadang tidak terpaksa nah, tapi Nabi tetap juga apa kita kata jima ataupun itulah tahan lapar kadang gitulah masalah Nabi ni. Dia beri kau susah dulu dak. Dah ke dia tak ada lagi dak. Itu perangai Nabi lah. Jadi walaupun makanan sedia ada baginda kurang makan dan menahan kelaparan sebab dengan menahan kelaparan akan diperolehi cahaya berlebihan. Di cahaya hati rohani ni
ia akan semakin terang dengan kelaparan. Dalam sebuah hadis telah menyatakan bahawa siapa yang kurangkan makan minum di dunia, maka Allah Ta'ala berbangga dengannya di hadapan malaikat dengan berfirman, lihatlah, aku telah menimpakan kekurangan makanan dan minuman ke atasnya, maka ia telah bersabar. Bersaksilah kamu bahawa aku akan meninggikan darjatnya di syurga mengikut setiap suap yang dia kurangkan untuk dimakan. Wallahualam. Ada kitab Ihya Ulumuddin yang disebut. Akan tapi mestilah kita ingat bahawa tidak patut sama sekali kita kurangkan makan secara begitu keras, sehingga ianya menyebabkan kemudaratan pada kesihatan. Yang mana kerja-kerja agama yang lain pun terganggu. Kita nak mengaji, nak baca, nak dakwah, nak beribadah, semua tu perlukan tenaga, perlu makan dia. Kalau siapa terganggu, bukan dia. Inilah sebabnya makan sahur dijadikan sunnah agar seorang itu tidaklah menjadi sangat lemah semasa berpuasa. Tidur ketika tengah hari juga merupakan satu sunnah agar ia dapat membantu berjaga malam dengan beribadah. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa tiada satu bekas yang lebih buruk pada perut dari segi diisikannya. Yakni mengisikan perut adalah satu perbuatan yang begitu buruk sehingga tiada bekas lain seburuknya. Kalau isi-isi dah, siapa kepunuh perut dah. Dan oleh kerana terpaksa makan, maka mestilah membahagikan perut kepada 3 bahagian. Satu untuk diisi dengan makanan, sebahagian lagi untuk diisi dengan minuman atau air, dan sebahagian yang 3-nya ditinggal kosong untuk pernafasan. Satu ketika Hadrat Fatimah radhiyallahu anha telah membawa sekeping roti kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda bertanya, apakah itu? Hadrat Fatimah radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, hari ini saya telah memasak roti dan saya tidak suka memakannya tanpa baginda dapat bersama-sama. Baginda menjawab, dalam masa 3 hari, inilah makanan yang pertama memasuki mulut bapa kamu dah. Jadi selama 3 hari berturut-turut, baginda tidak dapat makan apa-apa pun. Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang menahan lapar di dunia akan dapat makan dengan kenyang di akhirat. Dan Allah Ta'ala amat tidak suka pada seorang yang makan begitu banyak sehingga tidak dapat dihadamkannya. Sesiapa yang tidak makan sesuatu yang dia ingin memakannya, maka baginya disediakan darjat dalam syurga. Kalau dia tahanlah sabar nak makan sedap-sedap. Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, elaklah dirimu dari memakan sehingga kenyang. Ia merupakan keberatan dunia dan menyebabkan busuk dan kemerosotan pada waktu mati. Hadrat Syakir Balkhi rahmatullah alaih berkata, ibadah merupakan satu pekerjaan. Bengkelnya kesenian dan alatnya digunakan untuk meneruskan pekerjaan ibadah ni adalah menahan kelaparan. Hadrat Fudail rahmatullah alaih biasa berkata kepada dirinya sendiri, engkau takut kelaparan. Padahal kelaparan itu bukanlah sesuatu yang patut ditakuti dah. Apakah kedudukanmu? Sedangkan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in yang punya kedudukan yang tinggi itu selalu menahan kelaparan. Sahabat-sahabat ni biasa lapar dah. Terutama zaman Nabi dia kerek nak laparnya. Hadrat Fudail rahmatullah alaih yang juga biasa berkata, wahai Allah, engkau telah memberi kelaparan kepadaku serta kepada ahli keluargaku. Dalam malam yang gelap gelita, engkau telah melucutkan kami dari cahaya pelita. Perkara itu engkau biasa lakukan terhadap hamba-hambamu yang soleh saja. Amalanku yang mana satu menyebabkan engkau kurniakan kemuliaan yang begitu hebat. Kata gitu pula. Jadi mengikut tanggapan beliau sendiri, beliau bukanlah seorang yang soleh. Namun begitu beliau heran bagaimanakah beliau diberi layanan sebagai balasan amalnya yang mana satu seperti orang yang soleh. Ujian itu tanda orang soleh. Hadrat Kahmas rahmatullah alaih biasa berkata dalam munajatnya, wahai Allah, aku kelaparan serta tiada pakaian yang cukup. Dan engkau telah biarkan aku tanpa pelita, tanpa lapu lah kita kata, pada malam yang gelap gelita. Sedangkan aku tidak layak untuk menerima ihsanmu sebegininya. Amalanku yang mana satu menyebabkan aku menerima kemuliaan dan ketinggian sebegininya. Dia tidak berasa salah ke Tuhan dah. Dia berasa bersyukur dah. Ini satu rahmat kepada ujian. Hadrat Fatah Mausuli rahmatullah alaih, apabila jatuh sakit yang tenat atau menghadapi kelaparan yang amat sangat, maka beliau berkata, wahai Allah, engkau telah kurniakan aku dengan penyakit dan kelaparan. Dengan cara sebegini, engkau hanya menguji hamba-hambamu yang soleh saja. Bagaimanakah aku dapat mensyukuri nikmatmu ini? Malik ibn Dinar rahmatullah alaih telah berkata kepada Muhammad ibn Wasiq rahmatullah alaih, adalah menjadi mubarak keberkatan seorang itu yang memperoleh rezeki yang sedikit, iaitu sekadar ia boleh hidup dan ia tidak berhajat untuk meminta-minta dari orang lain. Muhammad ibn Wasiq rahmatullah alaih berkata, adalah menjadi mubarak keberkatan seorang itu yang menahan kelaparan pada sebelah pagi dan juga pada sebelah petang. Dan ia redha pada Tuhannya dalam keadaan yang demikian. Keadaan lapar tu ia redha juga dah. Terdapat tulisan dalam kitab Allah At-Taurat
Maksudnya lebih kurang apabila kamu makan kenyang, maka hendaklah kamu ingat kepada orang-orang dalam kelaparan. Kalau kita makan kenyang, jangan ingat kita dah kenyang dah. Ingat pada orang miskin-miskin tu lapar dah. Baru kita mikir nak bersedekah, nak tolong susah dah. Abu Sulaiman rahmatullah alaihi berkata, kurangkanlah memakan satu suap pada malam hari. Lebih disukai olehku dari beribadah sepanjang-panjang malam. Beliau berkata juga bahawa kelaparan adalah satu perkara yang khas dari khazanah Allah yang ia hanya memberikannya kepada mereka yang dicintainya sahaja. Hadrat Sahal Ibn Abdullah Tastari rahmatullah alaih berkata, kadang-kadang selama 20 tahun, 20 hari lah, bukan 20 hari dalam keadaan kelaparan. Beliau berbelanja untuk makanan sepanjang 1 tahun adalah hanya 1 dirham saja. Beliau selalu memberi galakan untuk menahan lapar sehingga beliau berkata bahawa tiada satu pun amalan baik yang setinggi-tingginya dengan meninggalkan makanan yang berlebihi keperluan, sebabnya ia mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW. Beliau berkata juga bahawa hikmah dan ilmu adalah dalam kelaparan. Dan bahawa kejahilan dan dosa berpusat dalam makan hingga kenyangnya. Makan hingga kenyang biasa manusia lupa lah, sehingga dia berbuat dosa. Beliau berkata juga bahawa seorang itu tidak boleh mencapai darjah abdal. Ini tahap sufi ni. Tak tahulah betul ke tak betul karut tak. Jadi abdal ni sehingga menahan kelaparan, duduk diam, berjaga malam dan suka kesunyian menjadi tabiatnya. Beliau telah berkata juga bahawa siapa yang menahan lapar maka ia kurang diserang was-was. Abdul Wahid Ibn Zaid rahmatullah alaih berkata, dengan bersumpah bahawa Allah Ta'ala tidak bersihkan hati seseorang melainkan ia menahan lapar. Inilah sebabnya orang warak dapat berjalan di atas air, dan dengan inilah mereka memperolehi tayyul ard. Gambar tayyul ard. Tayyul ard ialah nama satu kelajuan orang-orang warak yang mana mereka melintas beribu-ribu batu hanya dengan berapa langkah saja. Dia penyakit tasawuf ni. Tok guru kita ni, Syekhul Hadis Maulana Zakaria ni pun banyaklah apa kata terpengaruh dengan tasawuf. Kakak dia tu lah. Benda hak karut pun dia percaya nak kan. Tapi gitulah. Yang pentingnya benda tu kita tak usah kejar. Kita kejar ni kerana Allah, bukan kejar-kejar benda-benda hak gini lah. Dikatakan keramat, tapi kita takut bukan keramat. Ada unsur-unsur jinnya. Kerana tertipu, dia ataupun yang kata istidraj ya. Dia buat bid'ah sehingga dia berasa dia tu wali ya. Tak apalah, yang pentingnya kita ikut sunnah Nabi, yang penting lah. Walaupun ni kita baca-baca cerita-cerita ulama tasawuf yang menekan jiwa, menekan kelaparan ke apa, sebagai panduan je. Bukanlah matlamat kita nak serupa tu dah. Sebagai panduan, sebagai pengajaran, janganlah duk makan kenyang sangat ataupun tu ingat kau miskin ya. Makan kenyang sangat, lepas tu kalau lapar pun kena bersabar. Dan kita pun makan tak boleh makan kenyang sangat, banyak penyakit ni kenyang dah. Gitulah dok. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahawa menahan lapar mengandungi 10 faedah. Imam Ghazali dia kitab Ihlamudin Suh lah. Dia buat style 10. Sifat 10 perkara sifat yang tercela. 10 lagi gini tak. Gitulah dia ada keadaan dia dah. Jadi dia kata lapar ni ada 10 faedah dah. Pertama, bersihnya hati mudah diperolehi dengan kelaparan. Menjadi cergas, mata hati dibuka. Sebab apabila seorang itu makan hingga kenyang, maka ia menjadi malas. Dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai oleh satu jenis demam. Dan kesannya sampai kepada hati juga. Pemikirannya menjadi lemah. Bahkan apabila seorang kanak-kanak makan hingga kenyang, maka ingatannya menjadi lemah serta kefahamannya juga terjejas. Kalau makan kuat dah biasanya, malah lah mengaji ke baca gitulah dah. Kenyang kuat kita kata, kenyang sikit dah lah, ataupun tidak lapar, tak apa dah. Hadrat Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaih berkata, biasakanlah dirimu dengan menahan lapar. Dengannya nafsumu akan terkawal. Hati menjadi lembut dan ilmu langit akan diperolehinya. Hadrat Shibli rahmatullah alaih berkata, hari yang mana aku menahan lapar kerana Allah, maka aku mendapat satu pintu iktibar. Dan hikmah pada diriku sendiri. Inilah sebabnya Hadrat Luqman telah menasihati anaknya. Anakku, apabila perut seseorang itu menjadi penuh, maka pemikirannya pun tertidur dan hikmahnya menjadi bisu. Serta anggota-anggotanya menjadi malas dari beribadah. Kalau kenyang dah gitu. Anak. Kalau bawa biasa tidak lapar, teteh lagi dia. Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih berkata, lapar merupakan satu jenis awan. Apabila seorang itu lapar, maka awan itu menurunkan hujan hikmah dalam hatinya. Ya, biasanya orang ngaji dulu memang lapar nak. Lepas tu dia
Dia kuat ngapa, kuat baca ni kerana dia lapar, dia tidak kenyang sangat. Kalau dia kenyang sangat, mudah tidur dah. Gitu dah. Itu kebiasaan dulu-dulu dah. Okey, yang kedua. Ni Imam Ghazali ni. Dia kutip daripada kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali rahmatullah alaihi. Yang kedua, faedah yang kedua ialah hati menjadi lembut dan mudah terkesan apabila berzikir dan mengerjakan amalan-amalan yang lain. Biasanya walaupun seorang itu berzikir dengan penuh tawajuh, tetapi hatinya tidak memperolehi kemanisan dari zikir itu dan tidak terkesan dengannya. Apabila hati menjadi lembut, maka kemanisan dari zikir diperolehi. Kelazatan dirasai dari doa dan munajat. Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaihi berkata, aku merasai ibadahku pada lazat semasa perutku menyentuh pinggangku. Disebabkan kelaparan yang amat sangat. Masa lapar tu, masa tu kuat. Kesal zikir dah. Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaihi berkata, orang yang meletakkan satu bungkus makanan di antara dadanya dan Allah Ta'ala, dan perutnya diisi dengan makanan sehingga kenyang lah. Bagaimana ia ingin perolehi kemanisan dalam bermunajat dengan Allah Ta'ala. Bila kenyang doa gitulah, kita rasa so'oh lah. Tak khusyuk lah. Gitulah dah. Yang ketiga, faedah yang ketiga ialah sifat tawaduk dan rendah diri mudah diperolehi dengan menahan lapar. Perasaan bangga diri yang merupakan punca kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap. Nafsu tidak dapat dikawal dengan apa-apa cara selain menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Tuhan selagi ia tidak melihat keaiban dan kehinaan nafsu sendiri. Seseorang itu hendaklah menahan lapar sebanyak-banyaknya supaya dapat menumpu pada Tuhan dengan penuh semangat. Inilah sebabnya apabila Allah Ta'ala menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk menjadikan tanah Mekah mukarramah sebagai emas, maka baginda memohon padanya, pada Allah, tidak, tetapi aku ingin makan pada satu hari dan lapar pada hari yang kemudiannya, supaya pada hari yang aku lapar, aku akan bersabar dan meminta padamu, merendahkan diriku di hadapanmu, dan pada hari aku makan, aku akan bersyukur kepadamu. Gitu Nabi dah. Jenuklah. Saya kenyang, saya lapar dah. Baru teringat Tuhan sama. Kalau masa lapar, ingat Tuhan. Minta Tuhan. Masa kenyang tu, bersyukur pada Tuhan tak? Gitulah hidup kita ni. Dia tak senang sama. Jadi lara tak? Itulah Nabi minta ni. Gitulah kelaparan tu kita berpada-pada macam ni lah. Janganlah lapar doa ni. Walaupun dah gitu kalau ikut cara tasawuf ni, seolah nak suruh lapar sama sekali kita tengok dah. Tapi berlapar tu cara Nabi lah bila terik ni lah dah. Kalau tidak kak, kita lapar dengan cara puasa. Ibadah tu kan. Bukan potok. Jadi tak makan 2-3 hari tak. Masa sahur. Lepas tu masa buka puasa makan. Okey, dah kalau kita nak buat cara tu, kalau kita nak suruh kita ni dalam beribadah. Yang keempat, faedah yang keempat iaitu akan datang sifat tidak melupai keadaan orang-orang lain yang dalam musibah dan kesusahan serta menderita kelaparan. Jadi kita ni, dia kita sendiri lapar, kita ingatlah orang susah. Apa kita ataupun ada lagi susah pada kita. Kalau kita kenyang sama, kita tak ingat pada orang susah. Oleh sebab itu disyariatkan puasa dah. Orang yang makan kenyang tidak sedikit pun merasai atau membayangkan apakah yang dialami oleh orang miskin dan lapar. Dia duduk makan hotel sama dah. Dia takkan mikir dah. Oleh sebab itulah masa bulan Ramadan ni, perkara yang sangat tak molek ialah buka puasa di hotel. Ni bukan cara Islam, ni bukan cara dia dah. Nak makan hotel, makanlah hotel lepas bulan puasa. No, apa tunggu bulan puasa dah. Nah. Tapi dah ni COVID tak jadi gapo dah hotel pun dah. Tapi nak bui dulu kak. Kenapa boleh puasa ni jadi makan kuih kau banyak. So lagi hak masalah hak berat sekali tu. Makan di hotel dah. Dah. Tak pelik makan hotel, makan dulu kenyang-kenyang semai maghrib lambat. Bukan dia dah. Jadi sepatutnya kita nak suruh fikir susah kita puasa ni. Orang yang makan kenyang tidak sedikit pun merasai atau membayangkan apakah yang dialami oleh orang miskin dan lapar. Gitulah. Hazrat Yusuf AS pernah ditanya orang, khazanah bumi adalah dalam genggaman Tuan, Nabi Yusuf ni. Kenapa pula masih lagi Tuan menahan lapar? Tak tahulah, dia ambil cerita Bani Israel ni. Bila menjawab, aku takut nanti apabila perutku penuh dengan makanan, aku akan lupa orang-orang yang menderita kelaparan. Apabila menahan lapar dan dahaga, maka seorang itu dapat memperbaharui ingatannya akan keadaan lapar dan dahaga pada hari kiamat. So lagi kita puasa, kalau kita tak makan, kurang makan, kita akan ingat kepada orang susah. So lagi lapar dan dahaga ni, ia akan ingat pada hari akhirat ni. Pada mahsyar makin gapo tak tahu tak. Mudah-mudahan dapat ketakutan terhadap azab Allah Ta'ala. Mudah-mudahan juga ingat apakah akan diperolehi untuk dimakan dalam keadaan lapar yang dahsyat, iaitu apa yang akan tersangkut dengan kerongkong
serta yang akan diberi untuk diminum iaitu darah dan nanah dari luka-luka ahli neraka. Jadi teringat teringat ayat akhirat. Yang kelima, faedah kelima kelaparan ni dan yang amat penting ialah keselamatan dari berlakunya dosa. Keselamatan daripada berlakunya dosa. Sebab perut yang penuhlah merupakan punca segala syahwat. Kelaparan menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai oleh nafsunya adalah orang yang bernasib malang. Kuda yang degil hanya boleh dikawal apabila dibiarkan lapar. Ini cara nak kawal kuda, dia kata dah. Apabila dia makan minum dengan banyaknya, maka dia menjadi degil. Demikianlah keadaan nafsu dah. Salah seorang warak telah ditanya orang, dalam usia yang begitu tua pun mengapakah tuan tidak menjaga kesihatan tubuh? Sepatutnya tuan makan makanan yang akan menguatkan badan. Beliau menjawab, nafsu bergerak laju ke arah syahwat. Kekhawatiran nanti ia akan merangkap aku dalam satu dosa. Sebab itulah aku lebih suka memberikan kesusahan kepadanya dari ia memerangkapkan aku dengan melakukan dosa. Itu kata-kata orang tua tu kan. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa bid'ah yang mula-mula sekali wujud di kalangan umat Islam setelah baginda Rasulullah SAW wafat ialah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh, maka nafsu mereka pun mula menuju ke arah dunia. Ini pendapat Aisyah namanya katanya. Faedah yang sedang dibincangkan bukanlah satu faedah saja, bahkan ia mengandungi khazanah faedah-faedah yang banyaklah. Faedah yang sekurang-kurangnya ialah apabila dapat ditinggalkan syahwat, kemaluan dan bercakap sia-sia. Dia lapar tu kurang mikir tak? Sebab hati orang yang lapar tidak ingin untuk bercakap yang sia-sia. Inilah satu-satunya sebab yang mana seorang itu selamat dari mengumpat, bercakap bohong, bercakap lucah dan mengadu domba. Apabila makan kenyang, hati manusia ingin bercakap berlebih-lebihan dan semasa bercakap berlebih-lebihan maka perbualannya itu biasanya menyentuh maruah orang lain pula. Dia buat gitu, ngopak jadi dah. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa kebanyakan manusia akan ke neraka kerana percakapannya disalahgunakan. Begitu juga syahwat kemaluan. Memusnahkan manusia adalah jelas. Dia tidak perlu dihuraikan lagi. Apabila perut manusia kenyang, maka ada sukar untuk mengawal nafsu kemaluan. Jika ada perasaan takut akan Allah, maka manusia akan dapat jaga kemaluan. Tetapi dosa dari pandangan mata, yang melihat wanita atau lelaki yang tidak dibenarkan oleh syariah, pasti akan berlaku juga. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa pandangan mata pun berzina sebagaimana kemaluan berzina. Walaupun dia telah dapat mengawal pandangan mata, namun ianya masih terlintas dalam hati dan fikirannya. Ini menyebabkan kehilangan kemanisan dalam bermunajat kepada Allah Ta'ala. Terkadang-kadang khayalan jahat ini terlintas dalam solat sekalipun. Lidah dan kemaluan dibincangkan di sini sebagai contoh sahaja. Sebenarnya dosa dari semua anggota tubuh adalah berpunca dari makan hingga kenyang. Yang keenam dah. Faedah yang keenam ni, bila makan kurang, maka tidur pun kurang. Ini memudahkan untuk berjaga malam. Apabila makan kenyang, seorang itu akan merasa dahaga dan apabila minum air, dia akan tidur nyenyak pula ni. Masyaikh berkata, janganlah makan banyak, nanti minum air pun banyak ni. Bila minum air banyak, tidur pun akan menjadi lebih lama dan ini merugikan diri sendiri. Ini pendapat dah. 70 orang ahli hikmah sepakat bahawa bila minum air banyak, tidur pun akan menjadi lama. Dan bila tidur lama, sebahagian besar usia akan habis begitu saja. Kehilangan tahajud adalah satu lagi kerugian akibat tidur lama. Bila tidur lama, badan jadi lemah dan malas. Hati menjadi berkarat. Jikalau isteri tidak ada bersama, akan berlaku hadas besar. Dalam mengerjakan mandi hadas besar, waktu tahajud akan habis berlalu begitu saja. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, kemampuan untuk beribadah dengan mudah. Bila makan hingga kenyang, datanglah kemalasan yang merupakan halangan untuk beribadah. Dalam urusan makan sahaja, masa yang lama telah habis. Jika makanan perlu disediakan dimasak lagi lama, masa akan dihabiskan, diperlukan juga. Jadi kadang masak lama daripada nak makan tu lah. Berjejam masak, makan sebentar dah. Setelah makan perlu basuh tangan, cuci gigi, bangun berulang kali untuk minum air. Bermasak, bak makan saja, bak berkaitan dengan makan. Masa-masa nak masak sekian, nak berapa jam dah. Lepas makan, basuh pinggan, nak cuci, basuh gigi lah, apa-apa. Banyak cara pula. Itulah. Untuk semua ini, jumlah masa yang lama akan habis begitu saja. Jika digunakan masa ini mengasihi Allah dan ibadah-ibadah lain, betapa besarnya manfaat akan diperolehi. Asalkan lah, soal lagi kita lah ni, masalah kita ni nak. Kita nak tumpu satu-satu kargo tu payah, zaman moden. Moleknya kita curi masa lah. Masa kita tengah makan dah, kita pasal ceramah, dengar ceramah. Masa kita tengah pergi naik kereta nak pergi kerja dah, pergi kerja sejam, kadang-kadang bulan jauh dah.
Kerja pas kau musim mana dah. 2-3 jam nak nyapa dah. Alangkah baiknya pasal masa naik kereta nak pergi tempat kerja dia tu. Ceramah Dr. Basit ke gapo dah. Dah. Banyak mana ilmunya boleh dah. Banyak mana sentuh hati rohani boleh dengan dia duk pasal ceramah-ceramah kau dah. Gitulah kena curi lah kita ni. Tapi dia ayat bunyi ni kalau tak ada curi ni, jadi banyaklah masuk nak pakai nak. Masuk tu. So lagi masuk dah. Masuk ni hotel yang lama, masuk dia makan masuk kali 2-3 jam. Nah, kalau sejam 2 jam dah lama lah masuk ni makan ni sebentar sangat nak boleh ni masuk tu lama dah. Jadi kalau masuk tu dia curi masuk tu pasal ceramah ko. Nah. Adakah banyak manfaatnya boleh dah. Hadrat Sirri Saqati rahmatullah alaih berkata, aku melihat Hadrat Ali Jurjani rahmatullah alaih makan tepung goreng saja. Nak suruh jimat masa, nak tutup buai masa nanya. Aku bertanya mengapa beliau makan tepung goreng saja. Beliau menjawab, aku telah buat kira-kira bahawa masa untuk kunyuh dan telan satu suap makanan itu aku boleh ucap subhanallah sebanyak 70 kali dah. Rugi je berasa dah. Sebab itulah selama 40 tahun aku tidak makan roti dah. Kerana untuk mengunyah dan menelan roti itu memerlukan masa yang lebih lama. Itulah sebab dia kata nah. Hakikatnya setiap pernafasan manusia adalah sangat berharga dan perlu dijaga untuk simpanan akhirat. Dan caranya hanyalah dengan menggunakan masa hidup ini untuk berzikrullah dan ibadah-ibadah yang lain. Di samping itu, apabila banyak makan, wuduk akan mudah menjadi batal dan kerap kali untuk buang air qada hajat. Akibatnya, seseorang itu tidak akan dapat duduk lama dalam masjid. Dan kerap kali keluar dari masjid untuk qada hajat. Sesiapa yang biasa menahan lapar, mereka akan mudah untuk berpuasa. Berpuasa, beriktikaf, berada dalam keadaan wuduk, jimat masa makan dan gunakan untuk beribadah dan tidak terkira lagi faedahnya. Ini hanya akan diperolehi apabila kurangkan makan. Siapa yang lalai dan tidak menghargai agama, mereka tidak akan dapat menghargai perkara ini. Mereka puas hati dengan kehidupan dunia yang sementara. Mereka mengetahui dan menghargai kehidupan dunia saja. Mereka tidak tahu apa itu akhirat. Ini ke-8, faedah ke-8. Dengan kurangkan makan akan memperolehi kesihatan tubuh. Kebanyakan penyakit ada berpunca dari makan yang banyak. Penyakit-penyakit ni bukan tak makan, biasa kita makan banyak dah. Berpunca dari makan yang banyaklah lemak terhimpun dalam usus dan urat-urat dah, dalam darah dah. Kolesterol ke apa dah. Akibatnya bermacam-macam penyakit akan timbul dan akan terhalang untuk beribadah. Hati senantiasa gelisah dan menghalang dari zikir dan fikir. Di samping itu perlu makan ubat pula dah. Terpaksa berpantang pula. Jumpa tabib lah, doktor lah, periksa tekanan darah lah, periksa najis. Pendek kata mereka ini akan terperangkap dalam banyak peraturan akibat makin banyak. Start penyakitnya makin banyak dah. Dalam semua masalah ini, wang yang banyak pula perlu dibelanjakan untuk berubat dah. Kesusahan dan penderitaan yang dialami adalah perkara lain. Hanya orang yang menahan lapar akan terselamat dari musibah ini. Dikatakan bahawa satu ketika Khalifah Harun al-Rashid rahmatullah alaih telah kumpulkan 4 orang tabib. 4 orang doktor. Dululah dah. Yang mahir. Seorang dari Hindustan, dari India ada. Yang kedua dari Rom. Yang ketiga dari Iraq. Dan yang keempat dari Sawat. Mana tak Sawat ni? Beliau berkata kepada keempat orang tabib doktor tersebut dia. Beritahukanlah kepada saya suatu ubat yang tidak memudaratkan apa-apa dah. Kadang-kadang ubat ni ada kesan sampingan. Tak ada ubat tak ada. Biasanya adalah kesan sampingan ubat-ubat ni dah. Ada orang alih ni, ada orang ni. Jadi kena sesuaikan molek-molek dah. Pasal kadang-kadang ubat ni banyaknya ada kesan sampingan. Maka ubat ni nyakit lain pula tak. Tu biasanya. Tabib Hindustan berkata, pada pendapat saya ubat yang tidak memudaratkan ialah Ihlailaj Aswad. Tabib dari Iraq berkata, saya rasa iaitu Habr Rasyadul Abiyad. Kau benda, tahu dia? Tabib dari Rom berkata, saya ingat air panas lah yang tidak memudaratkan apa-apa tak. Tabib dari Sawat berkata, semua adalah salah. Ihlailaj mengacau dalam perut, yang mana ianya sendiri menjadi punca penyakit yang lain. Di samping itu, menurut pengarang kitab ini, iaitu Hadrat Maulana Zakaria rahmatullah alaih, benda itu memudaratkan jantung juga. Habur rasyad menyebabkan perut menjadi bengkak pula. Air panas itu mengendurkan perut pula. Maka ketika 3 tabib tersebut berkata, awak beritahulah ubat yang mana satu yang tidak memudaratkan apa-apa. Tabib doktor dari Sarawak itu menjawab, makanan janganlah dimakan selagi tidak benar-benar lapar, serta keinginan untuk makan menjadi amat sangat. Kemudian berhenti makan semasa masih ada lagi keinginan untuk makan. Tak kenyang lah. Jadi belum menjadi kenyang lagi. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang lah. Bahasa mudah. Maka ketika tabib yang lain bersetuju dengannya secara sepakat. Tu ubat segala penyakit dah. Maka ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ubat segala penyakit. Bukan makan ubat macam-macam lah dah.
Sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa sepatutnya 1/3 bahagian dari perut untuk makan, 1/3 lagi untuk air, dan 1/3 bahagian yang baki patut ditinggalkan kosong untuk udara, dia kata. Setelah didengar hadis ini oleh salah seorang hakim falsafah, beliau terperanjat lalu berkata, aku tidak pernah mendengar perkataan yang begitu tepat dan kemas untuk kurangkan makan sehingga hari ini seperti kata-kata ini. Tiada syak lagi bahawa ini adalah kata-kata ahli hikmah. Yang kesembilannya, habislah. Sudah ni lah. Faedah yang kesembilan, apabila dapat dikurangkan makan ialah dapat dikurangkan perbelanjaan. Makan berlebihan itu menyebabkan perbelanjaan bertambah-tambah. Untuk menampung perbelanjaan yang banyak itu, dia akan terpaksa mencari pendapatan tambahan sama ada dengan mengikuti cara yang tidak dibenarkan oleh syariah ataupun dengan menghinakan diri kerana meminta-minta dari orang lain. Baru sahaja sudah berlalu cerita mengenai keadaan Sahal Tastari rahmatullah alaih yang perbelanjaan makanan beliau pada sepanjang tahun ialah 1 dirham saja. Nah, sikit benar. Salah seorang hakim berkata, aku menyempurnakan kebanyakan keperluanku dengan meninggalkannya. Dengannya aku merasai tenang serta tertumpu dah. Tak sibuk cakap makan macam-macam ni. Seorang lagi hakim berkata, untuk menguruskan suatu keperluan, jika aku perlu berhutang, maka aku berhutang dengan nafsuku. Aku memahamkan pada nafsuku bahawa pada suatu masa yang lain nanti aku akan menjelaskan hutangmu nanti. Jadi kehendakmu atau keinginanmu ketika ini dibiarkanlah sebagai hutangmu di tanganku, yang aku akan menyempurnakannya pada suatu ketika yang lain. Hadrat Ibrahim Adham rahmatullah alaih berkata, apabila merasai sangat berhajat untuk suatu barang, maka beliau mula mengutuknya dan menghebahkan kepada kawannya bahawa beliau sudah memutuskan hubungan dengan benda itu. Apabila seorang itu tidak membeli suatu benda, maka tidak lagi kena mengena dengan benda itu. Tidak kisah benda itu dijual dengan harga yang tinggi ataupun rendah. Kadang-kadang kita ni mahal beli juga dah. Padahal dengan pakat beli tu lagi cepat naik harga barang dah. Sebab besar untuk kemusnahan seseorang itu adalah tamak halaba untuk dunia. Tamak halaba itu berpunca dari perut dan kemaluan. Kekuatan kemaluan juga disebabkan oleh kekuatan perut. Jika seorang itu mengurangkan makan, maka ia terselamat dari kesemua musibah ini. Sesiapa yang diberi taufik oleh Allah lah yang paling bernasib baik. Yang ke-10. Faedah yang ke-10 ialah apabila seseorang itu dapat mengurangkan makan, maka akan menjadi asbab untuk membanyakkan sedekah. Simpati dan mengutamakan hajat orang lain. Dia mikirkan orang lain lah, dia lapar tak. Makanan yang terjimat disebabkan makan kurang akan memudahkan seseorang itu untuk memberikan sedekah ke atas anak-anak yatim, orang-orang miskin dan susah. Inilah antara perkaranya yang akan menjadi naungan pada hari kiamat nanti. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda bahawa manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jika seorang itu akan makan banyak, maka setelah bertukar kepada bentuk najis akan terhimpun di tempat yang busuk. Yang tersimpan dalam khazanah Allah akan berguna untuk selama-lamanya. Yang menjadi najis adalah musnah sama sekali. Sabdaan baginda Rasulullah SAW yang sudah dinukilkan dahulu, iaitu manusia berkata, hartaku, hartaku. Hartanya yang sebenar tidak lain hanyalah 3 perkara sahaja. Pertama, apa yang ia telah selamatkan melalui sedekah. Harta dia ni dia selamat. Sedekah-sedekah untuk menyelamatkan harta dia. Yang kedua, apa yang telah dia habiskan dengan memakannya. Dia makan tu rezeki dia sungguh saja. Yang ketiga, apa yang ia telah belanjakan untuk membeli pakaian dan dia pakai sampai buruk dah. Pakai benda keperluan harian dia tu guna sampai buruk dah. Selain itu, kesemuanya adalah milik orang lain. Harta berlebihan itu akan jadi milik orang lain lah. Merupakan saham waris dalam hartanya. Jadi harta saka untuk anak cucu bukan harta dia sebenarnya lah. Dia sendiri tidak ada apa-apa dalamnya. Di samping itu banyak lagi kelebihan sedekah sudah dibincangkan. 10 faedah kurangkan makan telah dibincangkan secara ringkas daripada kitab Ihya Ulumuddin lah. Ia ringkas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Setiap faedah itu mengandungi banyak lagi faedah-faedah yang lain. Boleh rujuk kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.